الحمد لله القائل الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Batasi Nafsu, Hindari Marah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, marah merupakan salah satu sifat mazmumah dan cabang nafsu yang wujud dalam diri manusia. Sebagai orang yang beriman, kita dituntut untuk mengawal nafsu daripada merosakkan hati dan iman. Seringkali manusia melakukan dosa akibat tidak dapat mengawal nafsu dan api kemarahan. Namun kita perlu berusaha untuk mengurus sifat marah itu. Begitu juga keperluan nafsu dalam kehidupan terkait dengan urusan kehidupan seharian seperti makan, minum dan berkahwin. Nafsu marah yang tidak terkawal akan mendatangkan perbuatan keji seperti menyakiti dan memukul orang, mengeluarkan kata-kata kesat termasuk dalam bentuk tulisan seperti memfitnah, mencaci maki, bercakap kotor dan pelbagai bentuk perbuatan termasuk mencederakan orang lain. Sifat marah hanya dapat dibendung dengan mempraktikkan sifat sabar dalam urusan kehidupan. Namun begitu, sabar dalam keadaan marah bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Ia memerlukan ketahanan dan keteguhan iman bagi merasionalkan emosi yang agresif dan pemikiran yang kusut. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam." Sesungguhnya marah itu adalah batu api di dalam hati anak Adam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi sekalian, sejak akhir-akhir ini kita digemparkan dengan pelbagai kesenayah tragis yang dilaporkan sama ada di dada-dada akhbar atau di media-media sosial. Beberapa siri kejadian jenayah bunuh yang membimbangkan masyarakat berlegar dalam info-info media sosial. Terserlah perbuatan kejam yang bertentangan dengan norma dan akal waras manusia. Ia dilakukan oleh si pelaku yang mengikut kehendak nafsu jahat dan gagal mengawal marah yang membelenggu diri mereka. Sini kejadian yang berlaku dan berulang menjadikan kita berfikir dan merenung jauh ke dalam diri, di manakah hilangnya sifat ihsan dan peri kemanusiaan hingga hilang pertimbangan dan rasa belas kasihan terhadap sesama insan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan agar umatnya hendaklah sentiasa berkasih sayang sesama manusia dan kepada makhluk yang lain. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang yang mengasihi
akan dikasih oleh Allah yang maha pengasih. Kasihlah siapa yang di bumi, nescaya kalian akan dikasih siapa yang di langit. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hakikatnya, kita mengetahui setiap kekejaman adalah salah dari segi moral dan agama. Namun perbuatan tersebut dilihat gagal dibendung dan dikekang dalam masyarakat serta merosakkan nilai kemanusiaan sejagat. Apapun alasan si pelaku yang membunuh jiwa seseorang tanpa hak tetap berdosa dan ianya termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Mereka perlu bertaubat bersungguh-sungguh dengan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlu menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukan serta memohon keamanan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan dosa dan melampaui batas itu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'silna wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Kekalah ia di dalamnya dan baginya azab seksa yang amat menghina. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak dinafikan kadang-kala perbuatan dan tindakan di luar kawalan manusia berpunca dari nafsu marah yang memuak-muak sehingga menjadi dendam kesumat. Selain itu, tekanan emosi yang tidak stabil serta terpedaya dengan bisikan syaitan yang menyesatkan mengajak melakukan perkara kemungkaran. Ini kerana manusia mengikut telunjuk nafsu marah lebih mudah terperangkap dan terpedaya dengan godaan nafsu untuk melakukan sesuatu perbuatan di luar batasan manusia. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini." Qala, "La taghdab." Faraddada mirara. Qala, "La taghdab." Yang bermaksud bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berilah wasiat kepadaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu marah." Beberapa kali persoalan itu dibangkitkan. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Jangan kamu marah." Riwayat Al-Bukhari. Dalam menjalani kehidupan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, kita perlu membatasi nafsu dan hindari marah dengan mentaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia perlu merawat kepelbagaian penyakit jiwa. Maksud penyakit jiwa bukanlah penyakit mental, namun penyakit hati. Ianya sifat-sifat mazmumah yang membelit dan melingkari hati seperti dendam, hasad, marah, iri hati dan sebagainya. Bahkan penyakit mazmumah adalah punca utama dan penyebab kepada penyakit lahiriah. Ini bermaksud jika penyakit jiwa dan fikiran dapat dirawat, maka sudah pasti penyakit lahiriah juga akan dapat dirawat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Seterusnya, dekatilah Al-Quran dalam urusan kehidupan seharian. Jadikan Al-Quran sebagai teman dalam setiap urusan kehidupan. Ini kerana membaca Al-Quran adalah satu keutamaan, kerana golongan yang mencintai Al-Quran dijanjikan pelbagai kelebihan dan hikmah tersirat yang tiada tandingan. Melalui penghayatan dan tadabbur Al-Quran,
jiwa menjadi tenang dan damai, hati dan fikiran juga dididik dan dijentik tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kewujudan syurga, tentang kewujudan neraka dan perkara-perkara ghaib yang lain. Pada tahap ini, iman mula bercambah, menusuk ke dalam jiwa dan menusuk ke dalam hati orang mukmin, berteraskan kepada ilmu wahyu dan kalam ilahi yang mendidik jiwa manusia. Hadirin yang berbahagia, belajarlah dan berusaha sedaya upaya untuk menahan dan mengawal nafsu marah. Ini kerana ianya merupakan satu sikap dan amalan terpuji serta dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Realitinya, kita tidak mampu menahan marah atas ujian yang kecil maupun besar. Kadang-kala apabila muncul ujian, menahan marah dalam diri sukar untuk dipraktikkan, meskipun pada perkara-perkara yang remeh dan kecil. Sebagai orang beriman, kita perlu sedari dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengawal nafsu marah. Ini kerana sikap menahan marah mendidik diri bertenang dan menyesuaikan perubahan diri akibat emosi dan tekanan yang sedang membelenggu diri. Ketahuilah, proses menahan marah bukanlah satu perkara yang mudah. Ia memerlukan kesungguhan secara istiqamah dan bersabar dengan ujian dalam kehidupan kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terdapat kesan besar kepada individu, komuniti dan masyarakat akibat daripada perbuatan dan tindakan di luar batasan nafsu marah. Bagi individu si pelaku yang dikenakan hukuman, sudah pasti akan menyesali tindakan perbuatannya dan merana sepanjang hidup serta dihantui perasaan bersalah sepanjang hayat. Ibarat menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Dari sisi lain, orang yang rapat dengan si pelaku dalam kalangan ahli keluarga, rakan taulan dan masyarakat setempat akan menerima kesannya. Ahli keluarga akan dibayangi dengan perasaan malu untuk berdepan dengan masyarakat. Ini semua kesan jangka panjang terhadap perbuatan dan tidak akan melampau selama beberapa detik, namun memusnahkan seluruh kehidupan. Justru sebagai orang beriman, kita perlu menjadi individu yang bertimbang rasa dan bersabar, meskipun kadang-kadang menempuh situasinya yang sukar, untuk menenangkan hati kita hingga dapat mendidik jiwa menjadi Muslim yang baik dan bertanggungjawab. Oleh itu, rawatlah kepelbagaian emosi marah, sedih, duka, takut, gembira dan kecewa dengan memperteguhkan iman dan tauhid, menyemai sifat sabar dalam hati, tingkatkan amalan kebaikan dan istiqamah mengerjakan salat secara berjamaah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 277 bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Pada mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak pula bersedih hati. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran daripada khutbah ini untuk dijadikan panduan serta pedoman kepada hidup kita bersama. Yang pertama, umat Islam adalah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mencintai dan mengasihi hamba-Nya yang berkasih sayang dan berbelas ihsan sesama insan dan kepada makhluk yang lain. Yang kedua, umat Islam dalam mengetahui bahawa sikap marah merupakan salah satu cabang nafsu yang berada dalam diri manusia yang boleh merosakkan hati dan iman. Yang ketiga, umat Islam dalam menghindari daripada mengikut telunjuk nafsu marah kerana ianya lebih mudah terperangkap dan terpedaya dengan godaan untuk melakukan sesuatu tindakan dan perbuatan di luar batasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai jiwa yang tenang, yakni mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha kepada Allah dan diredai oleh Allah, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku
dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم علم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنقى أمير الشاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في عمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindungan-Mu daripada hilangnya nikmat yang Kau berikan, dari berubahnya kesihatan yang Kau kurniakan. Lindungi negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkan umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا الله يا الله يا قهار يا جبار يا منتكم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم يا الله وانصرنا عليهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان ولسائر جميع البلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أرسل عليهم جند من جنودك من الملائكة والطير. اللهم حرر المسجد الأقصى على رهاب المسلمين. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan hianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah Masjid Surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.